Jadi malam ni kita nak simpulkan tajuk peristiwa pembunuhan manusia yang pertama dan haiwan yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, khusus dalam peristiwa ini yang dinamakan sebagai Urabirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Begitu cepat masa yang berlalu dalam kehidupan ini, meninggalkan masa hidup yang masih tersisa ini. Dah pun kita berada pada Maghrib 3 Zulhijjah. Cepatnya masa berlalu. Sebelum tu boleh tak saya minta izin nak buka emas ni? Oleh kerana jarak kita jauh, saya rasa tak bernafas nak cakap emas ni. Saya minta izin 3 Zulhijjah. Dan masa pertemuan Jumaat, oleh kerana 2 bulan betul-betul kita tak dapat berkuliah Maghrib pada hari Sabtu minggu pertama. Jadi malam ni saya tertunggu-tunggu juga reminder dari Ustaz Zuhairi. Tapi saya cuba datang lah. Alhamdulillah dapat kuliah. Tapi Abang Hafizal terlupa pula nak siapkan kabel. Jadi malam ni kita nak simpulkan tajuk peristiwa pembunuhan manusia yang pertama dan haiwan yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, khusus dalam peristiwa ini yang dinamakan sebagai Urab. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk bertanya dan berinteraksi dengan para jemaah sekalian. Selama kita hiduplah hingga ke saat ini, barangkali ada di hadapan saya ni dalam lingkungan 30-an, 40-an. Bahkan kalau lihat senioriti, majoriti jemaah yang ada di depan ni dan mencapai usia yang cukup matang dan menilai lah. Kehidupan yang kita lalui ini penat tak? Meletihkan ke ataupun tak ada rasa apa-apa? Itulah hakikat kita melalui umur dan masa kehidupan kita ini sangat melelahkan. Dengan tanggungjawab kita, kerjaya kita, hubungan sesama manusia, dan semuanya itu dapat dirawat, khususnya ketika kita menunaikan solat, yakni pengabdian yang tertinggi kemuncaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu baginda SAW pernah mengingatkan kepada kita
tentang kualiti solat orang beriman itu, ia berada pada tahap mi'rajul mu'min. Walaupun hakikat jasad kita itu sedang berdiri, dia berbaris dalam saf, tetapi ruh kita itu sebenarnya sedang mengabdikan diri setinggi-tingginya ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita rujuk ayat yang ke-114 Surah Hud. Surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at zalika zikra lidzakirin. Surah Hud ayat 114. Berdasarkan atau menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan ini, satu perintah untuk kita mendirikan solat pada dua sisi siang, yakni pagi dan petang, subuh, zuhur dan asar itu, dan juga pada permulaan malam, yakni maghrib dan isyak. Tetapi jauh lebih besar peringatan yang terkandung dalam ayat 114 surah Hud ini yang perlu digarisbawahkan, iaitu kesan daripada solat itu. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at zalika zikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dalam tafsiran menyebutkan kesalahan itu dalam bentuk apa? Selagi ia dosa yang kecil, apabila kita menunaikan solat, maka dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang membuka pintu sahnya ibadah solat itu, iaitu berwuduk itu sendiri, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, anggota yang dibasuh wuduk itu sehinggalah air wuduk itu menitis pada titisan yang terakhir, maka ia menitis dengan membawa keluar bersama dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, apabila kita membasuh anggota wuduk ini, disunatkan untuk kita melebihkan basuhan itu, kerana itu merupakan petanda di hari mahsyar nanti kita adalah umat Nabi SAW. Kerana anggota wuduk yang dibasuh bersama dengan lebihan itu akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi kalau rasa penat hidup kita ni, kita nak rehat je panjang. Saya hampir-hampir rasa tak sampai tadi. Dari Kajang balik Kelana Jaya, lu hantar anak, dah azan. Saya kata sempat tak sempat sampai USJ ni. Kalau ikut penat tu rasa macam nak telefon ustaz, boleh rehat tak ustaz malam ni. Tapi sebab saya terkenangkan ayat ini, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, mudah-mudahan langkah kita ke masjid, putaran roda kenderaan kita itu, setiap itu dikira sebagai hasanat. Dan seandainya ada khilaf, kelemahan dan kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita. Itulah pengharapan kita. Dan kita terus berada dalam ruang ibadah dan ilmu ini. InsyaAllah pada malam ini, walaupun tak ada bantuan sambungan kabel ya, saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan kesimpulan daripada tajuk yang telah kita bincangkan berbulan-bulan ini. Walaupun saya tak dapat tunjukkan infografiknya, tapi tak apa, tuan-tuan muslimin muslimat boleh mencatatnya dan cuba mencari rujukan seandainya ada kelapangan. Itu persoalan yang pertama tadi. Sekarang ni persoalan yang kedua. Berdasarkan
peristiwa yang terakam dalam suratul Maidah. Menerusi ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-31. Surah Al-Maidah ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-31. Inilah babak yang merakamkan tragedi ini. Maka apabila kita membaca kisah ini sebagaimana diperintahkan, maka sebenarnya kisah ini membenarkan kerasulan Nabi SAW. Bagaimana hujahnya? Bukan kata kita, Rasulullah SAW sendiri tidak berada dalam fasa dan momen peristiwa ini. Kejadian ini berlaku seawal kehidupan manusia baru nak berkembang biak di muka bumi ini. Dan kalau benar Al-Quran ini sebagai satu rekaan Nabi SAW sebagaimana yang dituduh sekian lama, siapakah guru yang pernah mengajarkan kepada Nabi tentang sejarah ini? Yang kedua, adakah baginda SAW pernah merujuk mana-mana karya yang menceritakan peristiwa ini, sedangkan Al-Quran menyebutkan Rasulullah itu sebagai Rasulan Nabiyyal Ummi. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan dapat lihat dapatan daripada kajian ini bukan sahaja membenarkan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, tetapi ia membuktikan bagaimana penemuan itu secara hikmah membenarkan Al-Quran. Justru itu, walaupun haiwan yang bernama ghurab yang disebut dalam ayat 31, ghurab ini kita terjemah dalam bahasa Melayu sebagai burung gagak lah. Dan saya masih ingat dalam kuliah di Universiti Kebangsaan dahulu, lama tahun 2012. Yang 2022 dah. Semoga Allah merahmati guru saya yang mencoretkan kisah itu, dan saya masih ingat sehingga ke hari ini, Dr. Abdul Rahman Mahmud. Semoga Allah melimpahkan segala kebaikan buat beliau dunia dan akhirat. Beliau masuk ke satu kelas dan sedikit kelewatan kerana baru lepas ambil anak sekolah. Jadi bila sampai di meja, di pentas syarahan tu, beliau pun bagi salam dan beliau spontan menyatakan bahawa, para pelajar sekalian, tadi dalam perjalanan ke fakulti ini, saya mengambil anak saya pulang dari sekolah, dan anak saya bertanya, anak kecil saya bertanya, soalan yang berbunyi begini, ayah, dalam banyak-banyak burung, burung apa yang paling pintar? Tanya si anak kepada guru saya tadi. Saya langsung tak mengambil penting dan rasa besar jawapan yang ataupun cerita yang disampaikan oleh guru ketika itu, sebab rasa tak ada nak bawa ke mana pun, sekadar mendengar aja. Jadi guru saya menjawab, burung gagak wahai anakku. Tapi si anak ni ditanya lagi. Tu kita kalau berbual dan menjawab persoalan anak-anak ni, kadang-kadang kita perlu berfikir dahulu cara kita nak menjawab. Selagi dia tak puas hati, selagi tu dia akan tanya. Dia tanya, kenapa burung gagak ayah? Jadi jawab guru saya, untuk menoktahkan persoalan anak tadi, kata guru saya, kerana burung gagak itu diceritakan di dalam Al-Quran. Wahai anakku. Habis, kat situ saja. Tetapi penyusunan tajuk dan bahan ini, walaupun 2012 yang lalu, saya hanya mampu mengucapkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat, maha suci Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pencipta.
Kerana peristiwa ini bukan sahaja memberi berkas pelajarannya dalam kehidupan kita yang perlu kita ambil iktibar, tetapi sisi-sisi tamsilan untuk kita renung, untuk kita terus berjalan meneruskan perjalanan ke depan. Kita perlu ada cerminan untuk kita melihat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di belakang kita. Hal itu tersurat dan tersirat dalam peristiwa ini. Soalan saya, tadi saya bagi pernyataan cerita tadi. Pernahkah kita berfikir satu bidang keilmuan yang disebut sebagai zoologi, dan satu cabang daripada bidang zoologi itu dipanggil ornithology, bidang kajian khusus scientific of birds. Pengkajinya pun ramai, tapi bidang ni di universiti, di negara, di tempatan lah, boleh dikatakan hampir pupus. Sebab kalau ambil pun tak tahu masa depan dia ke mana. Tapi kajian ni di peringkat antarabangsa, ia meluas. Maka tidak ada satu penemuan yang tepat yang boleh memberi jangkaan berapa ratus ribukah spesies burung yang ada di dunia ini. Tak ada satu bancian yang tepat. Bahkan ada satu burung yang saya tunjukkan, saya masukkan dalam susunan bahan ini. Burung ni ada misai, tuan-tuan. Bukan misai edit, misai betul. Tak apalah, tak dapat nak tunjuk kan. Kalau dah dapat tunjuk, boleh saya tinggalkan kerja rumah. Nak minta cari nama burung tu apa dan populasi terkini burung ni dekat mana, supaya kita ada rasa minat sikit dengan kita mencari ilmu itu. Dalam ratus ribu bahkan ribuan spesies burung di dunia ini sejak manusia pertama sampailah hari kiamat nanti. Ada burung yang begitu lunak kicauannya sehingga burung ini dijadikan alat untuk dipertandingkan kerana suaranya yang begitu lunak. Bahkan manusia yang begitu berminat untuk menjadikan itu sebagai koleksi, hobinya, akan sanggup melaburkan sebahagian duit yang besar, jumlah yang besar untuk membeli apa yang diminati itu. Bahkan kalau burung tu tak begitu merdu pun, begitu banyak burung yang begitu cantik bulunya, berwarna-warni. Ada satu burung tu keluar dalam satu sedutan National Geographic. Setiap kali burung dia bernafas pada tembuluk dia ni, setiap saat dia bernafas tu, bulu dia akan tukar warna. Saya tengok dokumentari tu, rasa fakirnya kita kepada Allah SWT. Bahkan ada burung yang begitu tinggi fizikalnya. Burung unta misalnya, saya silap ukur dengan kita pun, kalau burung unta tu betul-betul saiznya besar, mungkin tinggi kepada kita. Bahkan kalau kita jumpa burung helang bukan di Asia ini, kita tengok saiznya cukup besar. Tapi pernahkah kita merenung ketika kita membaca ayat ini dan peristiwa ini, mengapa dalam ribuan spesies burung di atas muka bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan burung gagak yang datang dalam peristiwa ini bukan dia datang kebetulan? Kerana ayat yang ke-31 ini Allah berfirman, faba'athallah, maka kami telah mengutuskan uraban, burung gagak itu 2 ekor. Jadi bukan kerana tiba-tiba burung ni datang, kebetulan ada kat tempat tu. Tak. Allah mengutuskan burung gagak, satu-satunya burung di atas muka bumi ini, daripada hujung paruhnya sampai hujung kuku kakinya, termasuklah lidahnya, berwarna hitam. Kita puluh tahun dah tengok burung gagak atas wire elektrik, kabel elektrik, kat tempat sampah, atas pokok, ranting pokok. Tapi kita jarang
nak memerhatikan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagaimana yang tersurat dalam peristiwa ini. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ayat yang ke-38 Suratul An'am. Tadi surah Al-Maidah peristiwa tadi. Ni kita nak kaitkan bagaimana kita nak memahami peristiwa ini secara tadabbur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Sadaqallahul azim. Firman-Nya yang bermaksud, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang di awanan itu dengan kedua sayapnya, melainkan makhluk yang ada di darat dan yang ada di angkasa itu, di awanan itu, Allah mengumumkan statusnya illa umamun amsalukum, melainkan haiwan-haiwan itu adalah umat seperti kamu wahai manusia. Terlalu luas perkataan umat ini untuk didefinisikan kepada haiwan. Pernah tak kita pandang ayam, kita pandang kucing, kita pandang tu dengan pandangan bahawa haiwan itu adalah umat seperti kita. Kita biasa sebut umat manusia. Jarang kita sebut umat haiwan. Dari sudut sebutan. Kita membuka lembaran tafsir, di situ kita mendapat petunjuk yang besar bagaimana insan-insan pilihan Allah yang begitu akrab dengan ibadah, begitu akrab dengan amalan, begitu akrab dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukakan hidayah dan ilham kepada mereka. Kalau kita rujuk misalnya karya Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari ini kita jarang jumpa di masjid-masjid. Biasanya kita masuk ke perpustakaan universiti baru kita jumpa. Bahkan tafsir Imam At-Tabari ini adalah tafsir yang tertua, yang ditulis secara lengkap. Bukan zaman sahabat tak ada tafsir. Tafsir Ibnu Mas'ud sudah ada, tafsir Ibnu Abbas sudah ada, tafsir para sahabat sudah ada. Tapi tafsiran itu bersifat peribadi, catatan peribadi. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari, lahir pada tahun 256 Hijrah, wafat pada tahun 310 Hijrah. Beliau himpun semua tafsiran yang pernah ditafsirkan dalam kalangan para sahabat dan tabi'in. Barulah datang tafsir-tafsir selepasnya. Nak kata tafsir Ibnu Katsir, tahun 700 Hijrah. Tadi tahun 200 Hijrah. Jauh beza masa itu. Jadi, apa yang dibawakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir bila membahaskan kalimah umat pada ayat ini. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan kepada manusia, khususnya orang beriman yang membaca ayat 38 dalam suratul An'am ini, haiwan itu disebut dan diiktiraf sebagai umat seperti kamu wahai manusia. Yang pertama, Al-Quran menuntut untuk kita benar-benar memberikan hak kepada makhluk itu kerana ia adalah serupa umat seperti kita. Ada hak yang dipertanggungjawabkan daripada Allah kepada kita sebagai khalifah ke atas haiwan itu. Yang kedua, yang ni lagi besar. Kata para mufassir, bahkan apa yang disebut dalam kitab tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan burung-burung itu juga adalah umat seperti kamu wahai manusia, adanya nilai kemasyarakatan yang boleh dipelajari daripada koloni ataupun populasi haiwan itu. Dan hal itu ditemui dalam kajian ini. Sebab itu,
Sewaktu kuliah kita dalam sebelum sembahyang Jumaat 2 bulan yang lalu, saya peringatkan untuk diri saya dan para jemaah sekalian, mengapa Nabi SAW telah pun bersabda dengan mafhum sabda baginda itu, tidak berlaku satu-satu pembunuhan selepas daripada peristiwa pembunuhan manusia yang pertama, melainkan pembunuhan yang bermotifkan kezaliman itu memberikan tempias dividen dosa kepada anak Adam itu. Li'annahu, dalam hadis ini, awwalu man sannal qatl. Hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, kerana anak Adam itulah yang pertama mengasaskan pembunuhan. Kenapa dosa orang lain perlu ditanggung oleh anak Adam itu? Menunjukkan kepada kita erti dan kefahaman apa jua perbuatan yang kita lakukan, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, kita sebenarnya bertanggungjawab atas perbuatan itu. Maka dalam kajian ini, satu penemuan yang saya tak tahulah, kerana saya tidak berada di bidang ni, saya cuma membaca kajian ini. Rupa-rupanya dalam hukum rimba gagak ni, dikatakan bahawa gaya hidup gagak ini begitu dekat dengan kehidupan manusia. Tata cara muamalat gagak itu, walaupun dikatakan dalam kajian dan teori yang dikatakan menyamakan manusia itu dengan spesies Homo sapien dan sebagainya, mungkin dia ambil daripada struktur, tetapi ia tidak tepat. Ada hujah yang lain dalam akidah. Tetapi alangkah menakjubkan penemuan ini apabila didapati dalam hukum kemasyarakatan gagak. Gagak sebenarnya adalah burung yang melakukan ataupun melaksanakan hukuman qisas. Saya tak boleh nak tunjuk gambar tu, tak apalah, ada rezeki tunjuk. Turutan kajian ini, apabila seekor burung gagak mencabuli kehormatan burung gagak yang lain, maka burung gagak yang melakukan perbuatan ini, tindakan ini, akan diputuskan hukuman ke atasnya oleh kumpulan burung gagak itu. Dan saya susun gambar-gambar itu secara teratur sebagaimana saya ambil daripada kajian ini. Dan akhirnya kita dapati kelompok yang besar membacakan kesalahan, seolah-olah kita tak faham bahasa haiwan. Nabi Sulaiman je yang faham. Burung yang gagak yang bersalah ini akan terasing pada satu sudut, dan burung gagak yang lain itu seolah-olah sedang bermesyuarat dalam gambaran ini. Dan akhirnya diputuskan oleh 3 ekor burung gagak. Dan apabila 3 ekor burung gagak ini membacakan keputusan akhir kepada burung gagak yang bersalah tadi, burung gagak yang bersalah itu akan tertunduk kepalanya, tanda dia menerima kesalahan itu. Ini dalam kajian ini. Saya termenung saya tengok kajian ini. Dan akan ditugaskan seekor burung gagak untuk membunuh burung gagak yang bersalah itu. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi berapa minit ni masa kita ni? Cemburu betul masa ni dengan kita. 8.44, 10 minit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak pasti saya dah bacakan belum sajak ini ataupun puisi ini kepada para jemaah sekalian. Saya balik ke kampung pada bulan 2, 1 hari bulan 2, tercatat dalam slide ni. Saya balik kampung, saya jumpa ayah saya. Saya kata, boleh tak ayah kongsikan sikit pengalaman hidup lah tentang burung gagak ni. Sebab ayah saya ada tulis sebuah buku. Jadi malam tu dah habis berbual,
dah menjelang pukul 1, kita besok nak balik, kita tidurlah. Tengah-tengah malam saya lupa nak off saya punya internet. Bunyi WhatsApp masuk. Saya ingat siapalah, grup mana. Buka-buka. Rupa-rupanya ayah saya tak tidur. Dia tuliskan satu puisi tentang burung gagak ni. Dan saya nak bacakan kepada para jemaah sekalian. Apa puisi tu? Hitam tak semestinya hina. Seram di mata mengirim bijaksana. Dialah guru pertama manusia pada keturunan Adam dan Hawa. Saya sebutkan di awal tadi, ini rangkap pertama. Secara sebutan ataupun konotasi, secara stigma masyarakat, burung gagak adalah satu burung yang membawa simbol kepada kemalangan. Dari sudut rupanya hitam, kicauan suara yang bukan kata merdu dan lunak. Orang takut bunyi burung gagak ni. Ayah-ayah, para jemaah muslimin muslimat sekalian, orang tua-tua dulu sebut kalau bunyi burung gagak ni tanda apa? Orang tua-tua kata dulu, saya sempat dengar lah, kalau bunyi burung gagak ni tanda ada kematian. Saya nak tanya, mitos ke betul? Dalam Quran tak sebut. Jadi jangan cerita bid'ah lah. Kalau kita nak kata bid'ah, terlalu banyak. Sedangkan kita sendiri tak sampai kepada pengamatan ilmu itu. Orang tua-tua dulu cukup luas interaksinya dengan alam. Cuma ilmunya itu dan pengalamannya tidak dibukukan sebagai formaliti ilmu. Jangan kita baru selangkah anak tangga kita sampai satu tahap kelulusan, kita kata orang lain salah. Belum tentu, sebab kita tak sampai ilmu itu. Siapa sangka di saat watak yang disebut dalam bukan ayat Al-Quran, tetapi riwayat, sama ada Qabil ataupun Habil, kita terima ataupun tidak nama itu, bahkan dalam sebutan kitab yang lain pun menyebut nama itu. Ketika dia membunuh saudaranya dan perkataan pembunuhan itu dirakamkan Allah dengan satu kalimah yang khusus menerusi ayat yang ke-31 ataupun ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Kita biasa sebut jasad yang telah mati, kita sebut mayat atau jenazah. Itu pun perkataan bahasa Arab. Tetapi satu-satunya kalimah dalam Al-Quran yang menggambarkan jasad yang telah mati, tetapi dalam perkataan yang berbeza, inilah peristiwanya. Perkataan apa? Sau'ah. Sau'ah itu membawa maksud mayat. Tetapi saya membuka lembaran tafsir Maulana Yusuf Ali. Kata Maulana Yusuf Ali, sau'ah adalah perkataan ataupun kalimah yang merujuk kepada mayat, tetapi cara kematian itu bukan kematian yang biasa, tetapi nyawa dan maruahnya direnggut oleh manusia. Mukjizat sungguh kalimah Al-Quran ini. Allah khususkan perkataan itu dalam peristiwa ini. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat saudara kandung yang membunuh saudara kandungnya itu, tatkala dia nak membunuh itu, dia melepaskan amarahnya seolah-olah dia kuat. Tetapi dalam riwayat tafsir menyebutkan bahawa Allah jua yang maha mengetahui, setelah dia bunuh adik kandungnya tadi, dia pikul mayat tu berapa lama. Itu satu kafarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah apabila dia telah membunuh saudaranya itu, kekuatannya sudah hilang dan dia bertukar watak seolah-olah menjadi manusia yang sangat dungu tanpa petunjuk daripada Allah. Sebab itu Allah mengutuskan burung gagak ini. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Walaupun burung gagak ini termasuk dalam haiwan yang disebut sebagai haiwan yang fawasik. Kalau kita terjemah secara harfiah dan kalimah, kita kata haiwan yang fasik lah. Macam mana haiwan fasik pula? Maksud haiwan fasik ni, haiwan yang boleh memberi mudarat, mengganggu kehidupan manusia ataupun satu-satu tempat penempatan itu, khususnya di tanah haram. Ada elah untuk membunuhnya. Dan saya pernah sebut dalam kuliah yang lalu, di negara kita, bahkan di kawasan kita ini, burung gagak ini ditembak secara berjemaah. Boleh Bang Hafizan? Tapi saya minta maaf lah, saya sebut perkataan tu nak bergurau je. Rupa-rupanya bila kuliah di salah sebuah masjid di USJ ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kuasa, maha kaya, maha dalam ilmunya. Dia jumpakan saya dengan seorang jemaah yang lepas kuliah tu dia jumpa saya. Tuan-tuan tahu dia tunjuk apa? Dia kata, Ustaz, ketika Ustaz sebut dalam kuliah tadi, saya nak angkat tangan nak cerita pengalaman saya. Tapi saya tak tercerita sebab saya malu. Dia selak lengan dia, tuan-tuan. Lengan dia penuh dengan parut. Dia angkat rambut dia sebelah belakang, rambut belakang ni pun ada parut. Dia kata, saya telah bertugas di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Sudah. Saya kenalah tu. Saya ingat dia nak marah saya. Tidak. Dia cerita pengalaman dia. Saya tembak burung gagak di tempat yang lain kerana bertugas. Tetapi burung gagak yang terlepas daripada tembakan tu, dia balik, dia bagi tahu dengan burung gagak yang lain yang tak kena tembak tu. Satu. Yang kedua, bila pegawai tadi balik ke rumah, jarak pejabat dengan rumah bukan dekat. Tapi burung gagak yang tak kena tembak tadi dah tunggu kat balkoni rumahnya selama 2 tahun. Bukan sehari, 2 tahun. Nak masuk rumah, nak keluar kerja, tiap-tiap hari kena serang dengan burung gagak. Dah sampai pejabat, dah lepas pasal ujian pertama kat pintu rumah tadi, burung tu tunggu kat. Sampai pejabat, nak balik rumah, nak ambil kereta kat tempat parkir ni, kereta dia seorang je kena berak burung gagak, kereta orang lain semua bersih. Kajian dalam National Geographic menyebutkan bahawa burung gagak mempunyai intuisi untuk mengesan kehadiran manusia ke lokasinya itu paling kurang dalam jarak 10 batu. Tak ada ilmu kita kalau kita tak baca kajian ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, tinggal 1 minit lagi. Dah boleh habis poin malam ni. Bukankah gambaran anak Adam itu membunuh saudaranya seolah-olah melepaskan dendam? Dan Allah menghadirkan burung gagak itu sedang membunuh burung gagak yang lain. Dan untuk hari ini, bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu akan terbit satu noda hitam di hatinya. Semakin banyak dosa dilakukan tanpa taubat dan istighfar, maka noda hitam tadi akan terus bertambah. Dosa yang hitam dan gelap itu, Allah hadirkan haiwan yang berwarna hitam daripada hujung paruh sampai hujung kaki. Satu tamsilan yang betul-betul hebat kepada dosa ini. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Boleh sambung Pak Syak? Azan dulu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya minta izin sikit lagi untuk kita habiskan tajuk ni. Maka anjuran dan saranan daripada Nabi SAW, dalam kalangan kita ni tak ada seorang pun yang sifar dosa, melainkan para anbiya yang maksum itu dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam langkah perjalanan hidup kita pasti ada kesalahan dan kesilapan. Maka lazimilah istighfar, dan sebaik-baik istighfar itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sehingga akhir. Baca istighfar itu sentiasa. Kemudian kajian National Geographic tadi menyatakan bahawa burung gagak ni mempunyai deria untuk mengesan seseorang itu apabila datang ke tempatnya, ke populasi, kawasan lokasinya, populasinya.
dalam jarak 10 batu kurang-kurangnya. Ni dalam saya ambil dalam jurnal National Geographic. Jadi bila bertemu dengan hamba Allah ni, saya pun tanya, saya kata macam mana ketika tuan tembak burung gagak ni? Dia kata saya tembak burung gagak ni macam biasalah. Tetapi satu kajian yang menarik, sehingga kajian ini ditulis sebagai satu karya oleh Dr. John Maslow. Judul karya yang bertajuk Gift of the Crow, burung gagak. Dan satu kajian lagi tentang Mind of the Raven, spesies gagak jugalah. Dalam kajian ini menyebut burung gagak adalah haiwan yang paling pendendam. Ingatannya apabila manusia menyakitinya cukup lama. Jadi sambungan daripada pertemuan tadi dengan jemaah tadi, mula sebut dengan saya, dia kata saya dah lama ditugaskan untuk menembak haiwan-haiwan perosak ni, tapi saya belum jumpa haiwan yang mempunyai dendam, lebih dendam daripada burung gagak. Saya pernah tembak khinzir, saya guna perkataan baik sikit lah, cermat sikit. Saya pernah tembak monyet. Tapi bila saya datang kali kedua ke lokasi tersebut, dia cerita dengan saya lah, ketua monyet, tuan-tuan pernah tahu ketua monyet macam mana? Dia kata ketua monyet ni dah tunggu kat pintu pagar tu dengan menghulurkan sebuah nenas yang belum masak lagi. Diserahkan kepada tangan saya tanda perdamaian. Itu monyet, tuan-tuan, kata pegawai tadi. Tapi tidak burung gagak. 2 tahun saya trauma setelah saya menembak burung gagak. Jadi apa yang dibuat oleh Dr. John Maslow ni, setiap kali dia kaji burung gagak ni, dia pergi ke lokasi, dia akan memakai topeng yang berbeza. Saya tanya, tuan pakai topeng tak? Saya tak pakai topeng, Ustaz, sebab saya tak tahu kajian ni. Okeylah, tak apa. Dan yang terakhir, disebut dah, kita tak nak ambil masa panjang-panjang. Rupa-rupanya kita mengambil langkah dan tindakan untuk menembak burung gagak tadi oleh kerana ada sebab. Tetapi rupa-rupanya di France, di UK, ada beberapa kawasan, burung gagak ini telah dilatih mengambil peranan majlis bandaraya. Apabila burung gagak ni, sekumpulan burung gagak ni berjaya membersihkan satu-satu kawasan bandar, diupah dengan makanan. Dan nyata dalam susunan ni, burung gagak ni akan mengasingkan putung rokok, polistrin dan sampah kertas, tanpa sedikit pun tersilap. Punya bijaknya burung gagak ini, guru pertama kepada manusia. Jadi saya tutup dengan sambungan puisi tadi. Suaranya seperti sihir, ada rahsia minta ditafsir. Hadirnya menjadi sangsi, mengucap hakikat maknawi. Kau menjadi saksi, dungu manusia tak berpedoman, melanggar hukum kebenaran, mengambil nafsu sebagai pimpinan, khianat hamba terhadap Tuhan. Untuk ingatan kepada diri saya yang lebih dekat, apabila kita melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita bukan hanya khianat kepada manusia, kita bukan hanya khianat pada diri kita, sebenarnya kita telah menjadi hamba yang khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita menjadikan peristiwa ni sebagai satu petunjuk yang cukup besar. Apa jua perbuatan yang kita nak lakukan, ke mana langkah kita, kita renung dan bermuhasabah sebelum kita melakukannya.
dan sentiasa dah memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kirimkan doa tu kepada Abang Hafizal dan mudah-mudahan dapat dimajukan kepada para jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.